Ha? Apa? Tak tahu nak pakai minyak tak apa? Relax, ramai tak tahu. Apa? Grup WhatsApp? Surau? Dia cakap apa? Nak pakai minyak hitam kena pakai apa? Minyak hitam sama. Oh, apa? Grup WhatsApp apa? Mamak pula dia kata. Kalau nak pakai minyak hitam, kena pakai minyak hitam yang pekat. Baru padu. Ya. Padu lah. Oh, okey. Tak apa. Apa kata kita dengar apa problem netizen ni dan abang akan cuba jawabkan soalan-soalan yang diorang masih kongsi. Apa? Ada tak payah banyak tanya lah kau. Okey? Macam biasalah. Ray, kau yang tanya apa tu, subscribe dulu. Tu, tekan loceng. Relax, brother. Janganlah pening-pening. Apa nak pening? Wah, tak nak pening. Lu mau pening, kan? Sini rancak, sana rancak, mana-mana pun rancak. Relax, brother. Relax. Apa? Makcik surau tu sabar. Bertenang, jangan terasa, makcik. Ini lakonan semata-mata, makcik. Okey. Jangan pening-pening. Sebenarnya, konsep dia untuk minyak hitam kereta, common dia ada 3 jenis tau. Iaitu fully, semi dan juga mineral. Dan kesemua minyak ini bergantung kepada keperluan dan juga keadaan enjin kereta korang. So, mula-mula kita cerita pasal fully sintetik. So, untuk minyak fully sintetik ni, bagi anda yang tak tahu, dia tak ada tau. Dia tak ada campuran minyak mineral. Di mana dia hanya guna 100% minyak buatan daripada adjektif. Dan kelebihan minyak fully sintetik ni adalah dia boleh kurangkan geseran dan boleh bekerja secara optimum walaupun dalam apa jua keadaan suhu. Tak kisah panas ataupun sejuk. Dan kebiasaannya untuk minyak fully ni dia boleh tahan antara 6 bulan ataupun 10,000 km. Which one come first? Dan of course kebiasaannya untuk minyak fully ni sesuai lah untuk kereta-kereta yang baru yang belum ada sebarang kesan kehausan supaya dapat cegah masalah daripada minyak enjin berkurangan. Tapi cuma ada satu masalah dia adalah harga fully sintetik ni dia mahal sikit disebabkan dia punya kualiti minyak dia ni dia lain sikit. Tapi secara overall dia kira yang paling berbaloi. So yang kedua of course kita ada minyak semi sintetik. Dan lain daripada fully, untuk semi sintetik ni dia ada campuran tau, jenis mineral dan juga minyak sintetik yang ada bahan adaktif. Dan kebiasaannya untuk minyak semi sintetik ni dia sesuai untuk kereta baru ataupun kereta yang dah berusia pun boleh pakai juga. Ini adalah antara minyak yang popular lah di kalangan netizen ataupun di kalangan pemandu-pemandu dekat Malaysia ni. Dan untuk jarak pemanduan bagi yang guna minyak semi sintetik ni dia adalah lebih rendah. Kebiasaannya antara 7,000 hingga 8,000 km atau 4 hingga 5 bulan. Tetapi ada juga minyak semi sintetik yang boleh pergi sampai 10,000. Tapi biasanya kita akan suggest 7 atau 8,000. So, minyak yang ketiga adalah kita ada mineral oil. So, mineral oil ni yang paling kurang disebutlah. Kebiasaannya kalau kita pergi ke mana-mana workshop, diorang jarang lah suggestkan mineral oil. Sebab antara tiga-tiga, ini yang paling murah sekali berbanding daripada fully dan juga semi. Ini yang paling murah. Di mana untuk mineral oil ni, dia tak ada campuran bahan sintetik tau. Walaupun dia 100% mineral oil, tetapi dia juga sesuai untuk kereta baru ataupun kereta yang dah berusia. Tapi macam abang katalah, sangat-sangat jarang orang guna minyak mineral oil ni dekat kereta baru. Dan of course cadangan mileage untuk guna mineral oil ni adalah 5,000 km ataupun 3 bulan. Which one come first? Clear tak? Clear kan? Okay, next apa pula? Bab ni biasa orang akan keliru lah. Kadang-kadang orang keliru. Kadang-kadang saya pun keliru kan. Bukan aku keliru apa tau. Aku dikelirukan. Macam betul pula. Kita biasa dikelirukan. Dan kalau korang tengok kan, biasanya dekat botol minyak hitam ni dia ada banyak number tau. So, firstly kita kena faham dulu apa fungsi SAE ni. Okay. So, sebenarnya grade SAE ni dia adalah katakan untuk kita ketahui tahap kelikatan minyak itu. Okay. So, dia biasanya terpaparlah dekat botol-botol. Macam contohnya kalau kau perasan dia ada 5W50, orang kata 15W40, 10W30 dan macam-macam lagi lah. Dan cara nak baca kod ni sangat-sangatlah mudah.
Kau jangan complicated sangat. Okey, sebagai contohnya kita gunakan contoh minyak 10W30. Okey. 10W itu merujuk kepada kelikatan sesuatu minyak itu dalam suhu sejuk, iaitu winter lah. W itu adalah winter. Manakala yang 30 itu yang belakang itu menunjukkan kepada kelikatan minyak pada suhu yang tinggi. Kiranya suhu panas. Depan tu untuk suhu sejuk, belakang tu untuk suhu panas. Dan semakin kecil number, semakin rendahlah kelikatan sesuatu minyak itu. Macam tu. Faham tak? Okey, untuk soalan ni adalah soalan yang subjektif. Tapi kebiasaannya, kita sampai kedai, dia katakan, bos, mana minyak yang bagus untuk saya? Saya pun lupalah hari tu saya pakai minyak fully ke semi. Biasa berlaku macam tu kan? So, apa-apa pun kau boleh merujuk kepada buku panduan kau untuk tahu ya. Sebagai contohnya macam, contohlah macam saya ada Azia sebelum ini ataupun saya ada Myvi sebelum ini. So, untuk kereta-kereta yang lebih kepada economical, kereta-kereta eco lah, ataupun ada status EEV, sekarang ni dah pakai minyak 0W20 tau. So, apabila cakap pasal 0W20 ni, kita dah cakap, uish, nipisnya, biar betul. Okey, sebenarnya macam saya kata tadi kita sebut depan untuk cuaca sejuk, belakang untuk cuaca panas. Sebenarnya untuk negara kita, negara Malaysia, kita negara tropikal yang kita tak perlu risau. Sebab kita tak ada macam dekat negara luar yang ada 4 musim contohnya. Ada cuaca sejuk yang boleh sampai beku, minyak pun boleh jadi beku. Tapi untuk negara kita biasanya cuaca panas. So kita tak perlu risau. So untuk macam 0W20 memang sangat sesuai untuk kereta-kereta ini. Tak kisah kalau masa panas, 0W kelikatan dia cukup. Contohnya beza kita takkan buat laju. Kita akan buat maksimum 12, 13, 14. So selagi bawah 200 tu kiranya tak berapa laju sangatlah. Okey, melainkan kecuali kalau kita pakai kereta performance car. Contohnya kau pakai Nissan GT-R, okey? So untuk Nissan GT-R kebiasaannya RPM dia boleh pergi sampai 7,000 ataupun 8,000 ataupun kalau kita tekannya boleh pergi sampai 200, 220, 240. So semakin tinggi, semakin enjin tu kuat bekerja, enjin akan menjadi semakin panas. Apabila enjin menjadi semakin panas, kita perlukan kelikatan yang lebih tebal untuk protect kita punya enjin. So that's why lah untuk minyak atau untuk kereta-kereta performance ni mereka perlukan kelikatan yang lebih tinggi. So mereka perlukan kelikatan yang lebih tebal untuk protect enjin. Kalau dia punya kelikatan tu sangat-sangat nipis, enjin terlalu panas, so dia orang katakan dia kuranglah nak protect kita punya kereta, enjin kereta. So kiranya kita tak perlu risaulah. Untuk Malaysia, kita tidak perlu risau sangat seperti mana dekat luar negara yang boleh sampai beku. So, apa-apa pun, korang rujuk balik dekat buku panduan apakah grade yang sesuai untuk jenis enjin ataupun kenderaan anda. So, macam mana kita nak tahu minyak enjin ataupun minyak hitam kita beli ni berkualiti dan bukannya tiruan? Yang ini perlu berhati-hati. Okey, yang dah katakan dah beli online. Macam inilah, sifatnya mudah. Barang murah bang. Okey, kalau kau nampak barang jasa je harga 200, tiba-tiba jual RM20, kau akan syak wasangka tak? Of course kau akan syak wasangka. Tiba-tiba RM200 tiba-tiba jual RM20. Mana mungkin bang? RM20 botol boleh dah dapat, minyak mana boleh dapat kan? So that's why kenalah logik. Kalau luar jual 200, dijual 180, okeylah, beza tak banyak, boleh diterima. So yang itu bergantung kepada kebijaksanaan anda. Jangan nampak benda murah kau akan beli. Yang itu cari nahas abang. Tapi satu perkara yang perlu diberi perhatian apabila kau beli minyak hitam ataupun minyak enjin adalah make sure dia ada pensijilan daripada organisasi-organisasi seperti macam API, ACEA, JASO dan sebagainya. Yang itu make sure kena ada. Orang katakan itu adalah salah satu cara untuk make sure kan bahawa minyak hitam yang kau beli tu terjamin dengan kualitinya. So lagi satu adalah make sure beli dekat tempat yang betul. Pergi kat kedai stesen minyak itu sendiri. Ataupun kalau kau nak beli online, contohnya untuk minyak hitam BHP, kau boleh beli dekat Shopee, dia punya official Shopee account, BH Petrol Malaysia Official Store. Dan ataupun kau boleh beli dekat mana-mana stesen minyak BHP untuk elakkan daripada terbeli minyak enjin tiruan. Okay? So tempat-tempat macam ni yang confirm 101% original barang. Jangan salah beli minyak hitam ataupun beli minyak yang tak berkualiti ataupun beli minyak yang tak bersesuaian dengan enjin kereta korang. So benda ni makin lama kau akan jadi masalah kalau kau salah pilih.
Mula-mula tu mungkin kau tak nampak lah. Tetapi apabila long term tu, kau akan nampak kesannya kalau kau tersalah beli minyak hitam. So, abang harap perkongsian ini dapatlah bantu korang. At least, sekarang ni kau dah clear. Untuk kereta aku, sesuai untuk grade apa, sesuai untuk keadaan apa, dan sesuai orang katakan beli dekat mana. Itu paling penting. Okay? Jangan beli benda yang murah, babe. Ada benda murah yang berkualiti. Tapi benda macam ni, fikir logik lah. Macam saya kata ya. Harap kau dapatlah info-info yang abang sampaikan ni. So, macam biasalah, ada yang kata ada silap ke apa-apa, mungkin boleh berbetulkan ataupun boleh tambah sikit fakta-fakta yang menarik ataupun berkongsi kau punya pandangan dekat ruangan komen bawah. Dan jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ciao.